Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, dalam masa-masa terkini sahabat semua, fitnah sudah menjadi perkara biasa ya bagi pemimpin-pemimpin PAS. Razman Zakaria menfitnah lalu mohon maaf. Ustazah Siti Mastura didenda dan juga diarahkan membayar hampir 1 juta menfitnah pemimpin-pemimpin DAP. Terkini ya, Muhyiddin juga membayar 1,4 juta kepada pemimpin DAP juga menfitnah. Dan yang terkini Sanusi sahabat semua dikatakan membuat satu kenyataan fitnah terhadap Parti Amanah Negara. Dan hari ini adalah respon daripada Senator YB Dr. Mujahid ya berkaitan dengan perkara yang dibuat ataupun kenyataan oleh Sanusi ini. Dia menyatakan bahawa Sanusi ini setaraf dengan pentaksub PAS sahaja. Wow, begitu rendahnya level ataupun ranking Sanusi ini ya. Bukankah dia seorang menteri besar? Jadi apa sebenar yang cuba disampaikan oleh Senator YB Dr. Mujahid ini? Dan hari ini juga sahabat semua, titah diraja yang di Pertuan Agong dalam pembukaan parlimen ya, Agung menitahkan supaya dan juga mengarahkan agar kerajaan mengambil tindakan tegas dalam membendung fitnah-fitnah yang sedang dilakukan oleh individu-individu ya, menggunakan fitnah, menggunakan hasutan, menunggang isu bangsa dan sebagainya ya, untuk tujuan politik, kepentingan parti dan sebagainya. Jadi hari ini yang di Pertuan Agong menitahkan supaya kerajaan tegas ya di dalam membendung gejala fitnah yang sedang berleluasa di dalam negara kita. Jadi dua perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua. Namun sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti kenyataan daripada Dr. Mujahid menyatakan Sanusi ini setaraf dengan pentaksub PAS saja. Itu dakwaan ya daripada Mujahid. Jadi apa sebenarnya yang beliau maksudkan? Amanah berpendapat Sanusi katanya sepatutnya mampu membezakan dirinya sebagai pemimpin dengan ramai ahli PAS yang mudah percaya kepada maklumat yang tidak benar. Timbalan Presiden Amanah Mujahid Yusuf berkata, ketika ada ramai ahli PAS yang termakan dengan dakwaan liar, Menteri Besar Kedah itu sepatutnya boleh membezakan dan berhati-hati semasa membuat kenyataan. Amanah mahu mengingatkan Sanusi supaya tidak keliru dengan dakwaan bahawa parti ini lahir daripada DAP, seperti mana ramai ahli PAS yang dikelirukan oleh pemimpin mereka dengan pelbagai dakwaan pelik dan tidak membuat kajian rapi demi bahan politik murahan, bermotifkan perkauman dan agama yang sempit, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Tambah Mujahid lagi, Parti Amanah ditubuhkan untuk membawa agenda rahmah untuk semua tanpa mengira kaum dan agama demi membentuk sebuah negara yang bertanggungjawab, telus dan juga berpaksikan kepada prinsip makasih syariah, katanya. Dan kata ahli Dewan Negara itu lagi, parti itu diasaskan selepas PAS membawa politik fitnah dan perpecahan dengan bertopengkan Islam. Amanah lahir atas hasrat untuk menjaga nama baik Islam dalam amalan politiknya, bukan sebab cetusan daripada DAP, katanya lagi. Tutur kata diperhatikan pada 31 Januari yang lalu, Sanusi mendakwa Amanah ditubuhkan oleh DAP pada tahun 2015 kononnya sebagai rancangan jangka panjang untuk melemahkan PAS. Jadi untuk rekod, PAS dan DAP adalah rakan gabungan dalam Pakatan Rakyat yang dibentuk bersama PKR sebagai menghadapi Barisan Nasional dalam pilihan raya. Bagaimanapun berlaku krisis dalam PAS apabila dua aliran bertembung dalam parti itu memuncak pada tahun 2015. Sejumlah pemimpin kanan PAS kemudian disingkirkan dalam pemilihan parti pada tahun tersebut dan ia membawa kepada penubuhan Amanah tidak lama kemudian. Jadi pada 1 Februari lalu, Naib Presiden Amanah Mahfuz Amar menyanggah
dakwaan Sanusi dan menegaskan parti itu sedang meneliti kemungkinan untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas pengarah pilihan raya berkenaan. Mahfuz juga menjelaskan amanah lahir ekoran penolakan ahli PAS terhadap hala 7 parti tersebut. Kata Mujahid, laporan polis sudah dibuat di berbagai lokasi sebagai langkah amanah menyangga dakwaan perkauman yang dibawa PAS untuk memecah belahkan perpaduan rakyat negara ini. Amanah yang akan berusia 10 tahun pada 16 Ogos ini akan tetap istiqamah dengan cita-cita membawa rahmah kepada rakyat Malaysia. Walaupun kecil, tetapi amanah tidak membawa politik fitnah dan kebencian. Sebaliknya membawa politik rahmah dan kesatuan. Sanusi boleh terus memperlekehkan apa sahaja yang tidak sebulu dengannya, tapi rakyat menatap setiap tutur kata dan tindakan Menteri Besar Kedah itu. Pentaksub PAS pula hanya akan mengulang berkenaan kerana kejahilan fakta. Dan hari ini Panglima Perang PAS berstatus Menteri Besar terbukti tarafnya sama seperti pentaksub kerana bercakap tanpa fakta, katanya. Sangat setuju ya dengan kenyataan ini. Mereka ni sudah kehilangan arah tuju. Apa yang mereka buat hanyalah boleh membuat fitnah. Kerana kalau bercakap pasal ekonomi, untuk membangunkan negeri, membantu rakyat, apalah yang mereka buat di negeri Kedah, apalah yang mereka buat di negeri Kelantan, apa yang mereka buat di negeri Terengganu, Perlis, sahabat-sahabat semua, di bawah pentadbiran kerajaan PAS, sahabat semua. Jadi apabila mereka bercakap pasal ekonomi, pelaburan, membantu rakyat, mereka tak boleh bercakap berkaitan dengan isu itu kerana tidak ada apa-apa mungkin yang dilakukan ataupun disumbangkan ataupun sumbangan yang signifikan yang mereka lakukan kepada negeri-negeri di bawah pimpinan PAS ini. Kerana itu, ya, langkah terakhir adalah dengan menfitnah, menghasut dan sebagainya. Jadi hari ini juga sahabat semua, ketika Dewan Rakyat dimulakan ya dengan ataupun pembukaan parlimen hari ini, titah diraja yang di Pertuan Agong turut menyentuh berkaitan dengan budaya fitnah dan juga hasutan. Jadi yang di Pertuan Agong mengarahkan kerajaan lebih tegas dalam membendung budaya fitnah dan hasutan yang sedang menular di dalam negara kita, terutamanya pimpinan-pimpinan daripada parti PAS. Sangat jelas kalau mereka katakan mereka bukan menfitnah, sahabat semua. Satu demi satu terbukti mereka adalah geng-geng kaki penfitnah. Muhyiddin bayar 1.4 juta kepada DAP, ya, Ustazah Siti Mastura, ya, terkini Razman mengaku salah kerana menfitnah, menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Seakan-akan mereka ini sudah ketagih ya di dalam perbuatan yang jijik seperti fitnah dan hasutan ini. Dan pada pandangan saya kerana itulah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim mahu untuk kerajaan bertindak lebih tegas terhadap mereka yang menyebarkan fitnah dan hasutan dalam talian dan media sosial. Dalam titah perasmian pagi sesi parlimen tahun ini, Sri Paduka Baginda melahirkan kebimbangan terhadap kegiatan seumpama itu yang menyebabkan perpecahan di kalangan rakyat. Jadi ini titah Baginda, katanya, saya suka ingatkan kepada masyarakat supaya sentiasa berhati-hati agar tidak menjadi mangsa jenayah cyber seperti penipuan kewangan dalam talian atau skamer atau pencurian identiti. Saya juga merasa bimbang dengan budaya fitnah dan hasutan di dalam talian dan media sosial yang menyebabkan rakyat keliru, bermusuh dan berpecah belah. Jadi saya ingin mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dalam talian agar tidak menjadi mangsa jenayah cyber seperti penipuan dan kecurian dalam talian. Oleh itu kerajaan perlu tegas, katanya, untuk membendung budaya ini dan bersikap proaktif untuk memberikan maklumat yang betul dan dipercayai titah Sultan Iskandar. Ucapan Baginda itu menandakan permulaan persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara ini. Dewan Negara tahun ini yang akan bermula esok dengan ahli-ahli parlimen membahaskan titah diraja. Dalam ucapan Sultan Ibrahim, Baginda juga menyuruh kerajaan supaya melakukan apa sahaja yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, walaupun yang melibatkan hanya seketul batu karang di tengah lautan. Kerajaan juga perlu bertindak dalam mengekalkan hubungan diplomatik dengan semua pihak dan meningkatkan kerjasama. Dan katanya lagi, kerajaan juga perlu bijak dalam mengekalkan hubungan diplomatik dengan semua pihak dan meningkatkan kerjasama strategik dalam menangani isu-isu serantau dan sempadan negara. Tindakan tegas melalui saluran diplomatik, undang-undang dan pertahanan perlu diambil bagi memastikan
hak kedaulatan serta kepentingan negara terus kekal terpelihara walaupun hanya seketul batu karang di tengah lautan titah baginda. Titah itu dilihat sebagai sindiran halus terhadap apa yang berlaku dalam kes Pulau Batu Putih di perairan Johor yang pemilikannya diberikan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa kepada Singapura kerana beberapa pihak menyalahkan ya bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad atas kehilangan tersebut kerana menarik balik rayuan Malaysia terhadap keputusan mahkamah. Wow, itu dia sahabat semua titah diraja, titah yang di Pertuan Agong ya dalam sesi pembukaan hari ini, dan beliau baginda turut ya dengan tegas sekali supaya kerajaan mengambil tindakan tegas kepada kaki-kaki penfitnah, penghasut ya yang sudah ketagih menfitnah, lepas tu mohon maaf, fitnah lagi, mohon maaf. Dan inilah ramai rakyat di luar sana mengatakan ya PAS ini adalah parti fitnah. Fitnah itu adalah parti PAS. Jadi itulah gambaran rakyat Malaysia terhadap parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Dan yang lebih mengejutkan bukan sahaja parti PAS, tapi sekarang ini gejala fitnah itu sudah pun menjalar ya kepada Parti Bersatu. Presiden Bersatu sendiri baru-baru ini kalah saman fitnah kerana menfitnah kepada seorang pemimpin daripada DAP, Lim Guang Eng, dan akhirnya terbuktilah bahwa apa yang dibuat, apa yang di kenyataan oleh Muhyiddin itu, tuduhan oleh Muhyiddin itu adalah satu fitnah, dan akhirnya Muhyiddin baru saja membayar sebanyak 1.4 juta ringgit kepada pemimpin DAP Lim Guang Eng. Jadi inilah kaki-kaki penfitnah ya. Jadi kita harapkan kerajaan mengambil tindakan tegas selain daripada sitro-sitro pembangkang seperti Cikgu BAD, Cikgu Bat, Papa Gomo ya, dan banyak lagi lah, termasuklah walaun-walaun tit yang sudah menjadi kaki fitnah, belajar daripada guru-guru mereka sendiri. Satu yang amat-amat memalukan. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pengkangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.